Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai isu-isu berkaitan dengan undang-undang Islam di Malaysia. Pertama sekali saya akan menerangkan mengenai definisi undang-undang. Undang-undang ini didefinisikan sebagai satu peraturan atau kaedah yang dikuatkuasakan oleh badan perundangan ke atas rakyat atau sekumpulan orang yang dikuatkuasakan melalui badan penguatkuasa tertentu. Apakah tujuan bagi undang-undang tersebut? Tujuan pelaksanaan undang-undang ini adalah sebagai memberi dan mengiktiraf hak seseorang dan juga menjamin keharmonian apabila masyarakat ini hidup bersama. Seterusnya, secara ringkas berkaitan dengan sejarah undang-undang di Malaysia ialah pada abad 13 ataupun pada abad 14 telah wujudnya undang-undang Islam di Malaysia, iaitu antaranya ialah Undang-Undang Melaka atau lebih dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Tetapi setelah datangnya peluasan kuasa barat telah menyisihkan dan telah menggugat kedudukan undang-undang Islam sebagai undang-undang utama yang digunakan pada masa tersebut, dengan diperkenalkan undang-undang barat seperti Undang-Undang Inggeris dan Piagam Keadilan 1867 yang dikuatkuasakan oleh peluasan kuasa barat. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai sumber perundangan di Malaysia. Salah satu sumber perundangan di Malaysia adalah Undang-Undang Islam. Undang-Undang Islam ini diambil berdasarkan kepada hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah berdasarkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita akan membincangkan mengenai isu-isu dalam perundangan Islam di Malaysia. Salah satu isu yang timbul adalah isu RUU 355. RUU 355 ini adalah satu undang-undang di bawah Akta Mahkamah Syariah, iaitu bidang kuasa jenayah 1965 atau lebih dikenali sebagai Akta 355. Pada awal pelaksanaan Akta 355 ini, had hukuman yang ditetapkan tidak boleh melebihi RM1,000 Malaysia atau 6 bulan penjara, dan sehingga kini dinaikkan had hukuman ini kepada RM5,000 maksimum atau 1 tahun penjara. Pada tahun 2016, Datuk Seri Abdul Hadi Awang merangkap pengurusi Parti Islam se-Malaysia PAS telah mengusulkan satu usulan untuk meningkatkan lagi had hukuman bagi Akta RUU 355 ini. Oleh itu telah mendapat pelbagai pandangan dan juga reaksi dari masyarakat dan juga ahli parlimen yang lain. Antara cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan RUU 355 ini adalah Akta RUU 355 ini adalah apabila satu kumpulan yang dinamakan C25 melontarkan pandangan dan juga kritikan untuk menentang pelaksanaan RUU ini. Mereka mengatakan bahawa Akta RUU ini di bawah kuasa bidang Mahkamah Syariah, dan kuasa bidang Mahkamah Syariah ini pula tertakluk di bawah peringkat Perlembagaan Persekutuan. Maka apabila usulan untuk meningkatkan pemekasaan Mahkamah Syariah ini akan menyebabkan kekeliruan di antara Mahkamah Syariah dan juga Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, kumpulan ini juga menentang hukuman berkenaan dengan khalwat. Hal ini kerana pada pandangan mereka, khalwat yang mana dalam undang-undang syariah adalah diharamkan, tetapi bagi mereka khalwat ini adalah mencerobohi hak privasi kehidupan mereka. Oleh itu, golongan ini menentang perkara tersebut. Akhir sekali, antara cadangan yang boleh dikemukakan bagi isu ini adalah dengan kita mengasingkan pentadbiran Mahkamah Syariah ini daripada Perlembagaan Persekutuan. Hal ini dengan kita menjadikan Mahkamah Syariah itu berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan, maka Mahkamah Syariah itu dapat memperkasakan undang-undang dan juga kuasa mereka, dan masyarakat Islam akan berada di bawah pengurusan undang-undang Mahkamah Syariah, manakala masyarakat bukan Islam akan berada di bawah pengurusan Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, isu yang kedua ialah berkaitan dengan isu permakasaan Mahkamah Syariah.
Isu pemerkasaan mahkamah syariah ini merupakan isu yang berkaitan dengan usaha-usaha dalam mempertingkatkan hierarki mahkamah syariah, iaitu kedudukan mahkamah syariah dan juga memperluaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Jika diringkaskan, ini ialah usaha-usaha dalam memartabatkan kedudukan mahkamah syariah. Hal ini kerana jika dilihat secara keseluruhannya, bidang kuasa mahkamah syariah ni terhad dan sempit jika dibandingkan dengan bidang kuasa yang telah diberikan kepada mahkamah sivil. Oleh itu, telah wujudnya permerkasaan mahkamah syariah dan undang-undang Islam yang di mana telah mengetengahkan beberapa isu. Antaranya ialah yang pertama berkaitan dengan cadangan pelantikan hakim mahkamah syariah dibuat sama seperti mahkamah sivil. Hal ini ialah bertujuan untuk memudahkan mahkamah syariah untuk mengendali sendiri kes-kes dan menyelesaikan mengikut undang-undang Islam. Yang kedua ialah berkaitan dengan berkenaan pindaan Akta Mahkamah Syariah di bawah bidang kuasa jenayah 1965 dan Akta 355 di Parlimen, di mana cadangan ini ialah bertujuan untuk meningkatkan tahap hak hukuman yang lebih tinggi dan bersesuaian mengikut keadaan semasa. Seterusnya, perkara yang diketengahkan yang ketiga ialah berkaitan dengan isu ketiadaan undang-undang kekuasaan dan sekatan berkaitan dengan pengembangan agama bukan Islam di kalangan bukan Islam. Isu ini ialah bertujuan untuk mengawal dan menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama lain yang menyesatkan di kalangan umat Islam. Perkara yang keempat ialah berkaitan dengan cadangan gesaan supaya akta penyalahgunaan agama dirangka bagi mengekang mana-mana agamawan yang menggunakan ayat Al-Quran dan hadis dengan sewenang-wenangnya. Seterusnya ialah antara cadangan atau solusi berkaitan dengan isu pemerkasaan mahkamah syariah ini ialah meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah seperti bidang kuasa mahkamah sivil atau melaksanakan pindaan akta syariah di bawah bidang kuasa jenayah 1965 di bawah Akta 355. Hal ini ialah bertujuan untuk memberi kuasa kepada mahkamah syariah untuk mengendali sendiri kes-kes mengikut undang-undang Islam serta dapat meningkatkan tahap hak hukuman yang lebih tinggi yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Dan apabila Akta 355 ini dilaksanakan, ia akan memberi keseragaman terhadap bidang kuasa berkaitan hukuman kepada mahkamah syariah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang negeri. Apabila undang-undang Islam dapat diselaraskan, dapat diseragamkan antara negeri, ia akan memperkukuhkan lagi kedudukan mahkamah syariah serta undang-undang Islam serta dapat membuatkan masyarakat lebih mempercayai serta dipandang tinggi kedudukan mahkamah syariah dalam mengendali kes-kes yang berkaitan dengan undang-undang Islam. Seterusnya adalah isu ketidakseragaman undang-undang Islam di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, undang-undang Islam ini adalah terletak di bawah kuasa negeri ataupun di bawah kuasa kerajaan negeri. Dan disebabkan kerajaan negeri yang berkuasa terhadap undang-undang Islam di Malaysia, makanya akan berlaku satu ketidakseragaman dari segi penyusunan enactment, dari segi penyusunan section. Dan saya mengambil contoh apabila kita lihat, saya mengambil contoh peruntukan kesalahan murtad. Okey, kita ambil satu contoh saja, kesalahan murtad. Di mana saya lihat, kesalahan murtad ini hanya diperuntukkan di 6 negeri sahaja. Hanya 6 negeri yang terlibat dalam kesalahan murtad. Yang pertama adalah negeri Sabah, negeri Terengganu, Kelantan, Perak, Selangor dan Melaka. Dan negeri yang lain yang tidak saya sebutkan, tidak wujud peruntukan untuk kesalahan murtad. Di situ kita boleh lihat salah satu ketidakseragaman undang-undang Islam di Malaysia. Bukti. Yang kedua adalah dari sudut penyusunan. Apabila kita lihat di sini, saya akan sertakan beberapa penyusunan. Bagaimana penyusunan enactment ataupun penyusunan section di bawah kesalahan murtad itu diletakkan di setiap negeri yang terlibat. Okey, kita lihat kepada penggunaan istilah kesalahan murtad pula di setiap negeri. Okey, saya akan letakkan juga beberapa negeri yang terlibat dan bagaimana penggunaan istilah itu, bagaimana penggunaan istilah murtad itu digunakan di setiap negeri yang terlibat.
Baik, seterusnya kita pergi kepada cadangan solusi dari perspektif dakwah yang boleh saya berikan adalah konsep syura perlu diterapkan ataupun perlu digunakan dalam pada kita ingin menyelaraskan undang-undang Islam di Malaysia. Mengapa saya mengatakan konsep syura ini perlu diterapkan? Kerana apabila kita berunding, apabila kita duduk satu meja dengan between negeri, di antara negeri-negeri yang terlibat di Malaysia, maka kita akan insya-Allah senang untuk menjumpai atau menemui satu titik pertemuan agar semua pihak bersetuju dengan cadangan penyelarasan ataupun penyeragaman undang-undang Islam. Kerana apabila kita membuat satu rundingan secara bersama di antara negeri, maka kita akan boleh berbincang mengenai apakah kesan yang jelas daripada ketidakseragaman undang-undang, apakah faktornya, apakah langkah ataupun inisiatif yang boleh diambil pada masa yang singkat ini untuk mengelakkan masyarakat berkata bahawa undang-undang Islam ini tidak firm, undang-undang Islam ini tidak kuat dari sudut pentadbiran, dari sudut pengamalan, dan kita tidak mahu benda-benda ini berlaku, dan oleh itu kita kena duduk ataupun kita kena berbincang, bermusyawarah agar satu conclusion ataupun satu titik persetujuan itu boleh dibuat agar semua pihak bersetuju. Dan apabila undang-undang Islam ini diselaraskan dan boleh diseragamkan, maka tidak ada lagi pihak yang boleh mengatakan bahawa undang-undang Islam ini tidak firm, atau tidak ada lagi pihak yang boleh melihat ataupun memandang remeh terhadap sistem perundangan Islam di Malaysia, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntasnya di sini, isu yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia merupakan perkara yang sudah lama terjadi, namun masih menjadi isu kontemporari kerana isu-isu yang melibatkan pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia dilihat agak sukar untuk diatasi dan ditemui jalan penyelesaian disebabkan oleh beberapa kekangan yang melibatkan banyak pihak di negara ini. Baik, refleksi yang dapat dibuat melalui berdasarkan isu ini adalah cadangan solusi yang diberikan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia adalah logik dan mempunyai peratus kemungkinan yang tinggi untuk berjaya dilaksanakan, namun ianya perlu kepada beberapa penelitian yang mendalam dan dibincangkan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem undang-undang Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih.